صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 63, petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yahramu bihi ma yahrumu bil haidi. Terjemahan dia, semua yang diharamkan, semua yang haram dilakukan sebab haid adalah haram juga sebab nipah. Wa yahrumu bihi, dan haram dengan sebabnya, dengan sebab nipah, ma yahrumu bil haidi, oleh barang yang haram dengan sebab haid. Perkara yang haram dengan sebab haid diharamkan juga bagi perempuan yang nipah, sama sahaja. Sebab nipah ni sendiri adalah darah haid yang mujtami', darah haid yang terkumpul. Mana darah nipah pun darah haid. Jadi perkara yang diharamkan dengan sebab nipah ialah oleh perkara yang diharamkan dengan sebab haid. Yang mana terdahulu didatangkan bicara berkaitan dengan perkara yang diharamkan dengan sebab haid ialah perkara yang diharamkan dengan sebab nipah oleh barang yang haram dengan sebab berjunub. Perkara yang haram dengan sebab berjunub haram juga bagi orang haid dan nipah, dan tambah laginya terdahulu haram dengan sebab haid adalah bersentuh tanpa berlapik antara pusat dan lutut perempuan yang sedang haid, samalah juga dengan perempuan yang sedang dengan nipah. Cuma saya mengelupahnya, hak perenggan bawah hak sedikit itu saya kira nak baca minggu ni sebab kita nak undur balik lah. Hak barang yang diharamkan dengan sebab nipah dan haid, kemudian barang yang diharamkan terdahulunya dengan sebab berjunub, dan di awal laginya perkara yang diharamkan dengan sebab berhadas kecil. Kemudian kita terdahulunya berkaitan dengan sukatan darah haid, sukatan darah nipah, sekurang-kurangnya setitik, kebiasaannya 30 hingga 40, sebanyak-banyak nipahnya 60 hari. Kemudian darah nipah ni ialah walaupun tidak pernah berlaku, mungkin tak pernah berlaku lah, dia darah nipah ni tak syarat keluar selepas daripada beranak. Maknanya darah nipah ni keluar jangan melebihi 15 hari selepas beranak. Itu je, tapi ni tak berlaku lah. Sama ada beranak dengan jalan biasa ataupun beranak dengan jalan pembedahan, samalah. Beranak dengan jalan pembedahan, anak dikeluarkan, maka akan menyusuli dengan darah nipah. Cuma ada jugalah cerita-ceritanya nipah tu keluar tidak segera, lambat sedikit. Cuma yang setakat saya pernah dengarnya,
ceritalah. Dia kata 3 hari lah kalau tak silap. Jadi lepas beranak tu memang tidak keluar darah. Hari yang ketiga barulah keluar darah. Darah nipah tu. Dia tak syarat kata darah nipah ni darah yang segera keluar selepas beranak, tak syarat. Selagi tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kalau lepas je daripada beranak sampai 15 hari 15 malam barulah keluar darah, itu darah haid, tidak ada nipah baginya. Ini cerita hukum ni. Walaupun realitinya mungkin wallahu alam lah, berlaku ke tidak realitinya. Maknanya tidak kata lepas dia beranak segera keluar barulah dia panggil nipah, dak. Walaupun mungkinlah kebanyakannya segera keluar, tapi tak syarat. Jangan keluar melebihi 15 hari selepas beranak. Kalau darah tu keluar selepas dah 15 hari beranak, itu bukan darah nipah, itu darah haid, yang mana perempuan ni tidak ada darah nipah kalau berlaku. Tapi saya pernah berjumpanya 3 hari. Ini saya biasa sebut ni. Yang mana apabila hari yang ketiga baru keluar darah, maka hari ketiga lah baru hukum darah nipah. Jadi selepas daripada beranak, dia wajiblah kena semayang sebab nipah dia tidak ada. Tapi nak semayang, dia terlebih dahulu wajib kena mandi wiladah. Sebab beranak tu menyebabkan dia berjunub berhadap saum. Faham tak ni? Jadi beranak tu menyebabkan dia berjunub berhadap saum, sebab anak tu adalah air mani. Sekarang ni tidak ada darah nipah, maka dia wajiblah sembahyang, tapi kena mandi wiladah, mandi beranak, kerana dia berjunub berhadap saum. Dia kena sembahyang lah. Hari yang ketiga barulah keluar darah. Itu bermula hukum darah nipah. Hari yang ketiga. Tetapi nak kira sebanyak-banyak 60 hari, hari pertama kira daripada hari beranak, bukan hari yang ketiga. Sekarang hari yang ketiga baru keluar darah, jadi darah nipahnya hari yang ketiga. Maka hukum nipahnya adalah hari yang ketiga. Tapi bilang tempoh 60 hari bukan kira daripada hari yang ketiga, kira daripada hari beranak. Ini atas pandangan yang muktamad lah ni. Walaupun ada pandangan apabila hari yang ketiga baru keluar darah nipah, maka di hari ketiga itulah barulah kira hari pertama sampailah yang ke-60. Itu bukan pandangan muktamad. Jadi darah keluar selepas yang ketiga, betul lah hukum nipah bermula daripada hari ketiga. Tapi nak bilang 60 hari sebanyak-banyak nipah, bukan bilang hari yang ketiga, tapi bermula daripada hari beranak. Maknanya bila hari yang ketiga keluar darah nipah, mana ada baki lagi 57 hari. Ini kalau berlaku seumpama ni. Cuma dalam kitab dia akan bicara lah. Maknanya kalau lepas daripada beranak, darah keluar jangan melebihi 15 hari. Kalau melebihi 15 hari baru keluar darah, walaupun realiti mungkin tidak berlaku, wallahu a'lam. Lepas 15 hari baru keluar darah, maknanya darah tu darah haid, tidak ada nipah bagi perempuan yang beranak ni. Faham tak? Kemudian saya pernah sentuh doktor dahulunya berkaitan dengan dahulu hak perenggang yang pertama belah atas tu hak berkaitan dengan sekurang-kurang suci antara dua haid adalah 15 hari. Kemudian saya ada sentuh berkaitan dengan berpindahnya nipah kepada haid. Haid yang pertama dengan haid pusingan kedua berhenti kering sekurang-kurang 15 hari 15 malam sekurang-kurang. Ghalib kebiasaan suci antara dua haid adalah baki bulan tolak tempoh hari datang haid. Itu hak ghalib.
kebiasaan suci antara haid pusingan pertama dengan haid pusingan yang kedua. Ghalib kebiasaan sucinya adalah baki hari, tolak hari yang datang haid. Mana kalau hari haid tu 5 hari, ghalib suci 25 hari. Ghalib kebiasaan. Sekurang-kurang suci antara haid pertama haid kedua 15 hari. Ghalib kebiasaan sucinya baki hari, tolak hari datang haid. Mana kalau hari datang haid 5 hari, sucinya 25 hari. Kalau haid datang 7 hari, sucinya 23 hari. Kalau haidnya datang 10 hari, sucinya adalah 20 hari. Ni hak kebiasaan yang mana darah haid dengan suci cukup sebulan. Ni hak kebiasaan. Hak kebiasaan. Tapi itu kebiasaan. Tapi kalau dia datang di bulan yang sama, hari yang kelima haid dia sudah kering, tiba-tiba hari yang ke-20 bulan yang sama ni sudah keluar darah, tapi sudah 15 hari, maka 20 tu adalah haid pusingan baru, dikenaki bulan baru lah situnya. Dia tak syarat kena bulan yang lain. Tapi bulan yang lain itu ghalib, orang normal. Maknanya antara haid dengan suci cukup sebulan. Haid mari pula kena masuk bulan lain. Sebab tu dia panggil datang bulan. Sebab hak normal, hak comelnya, dia datang di bulan yang lain, bulan yang lain, bulan yang lain. Bukan dalam satu bulan jadi 2 kali datang. Hari yang pertama sampai hari kelima datang haid kering. Hari ke-20 tu mari pula jadi 2 kali haid di satu bulan. Tapi berlaku. Tapi maknanya tidak kebiasaan, tidak hak normal. Faham tak ni? Bukan kata hari ke-20 ni masa lagi bulan yang sama, ni bukan darah haid dah. Sebab sekurang-kurang suci antara 2 haid adalah 15 hari. Ni saya sebut dah waktu dahulu. Kemudian saya pergi kepada berkaitan dengan nipah. Nipah berpindah kepada haid. Nipah berpindah kepada haid dalam tempoh 60 hari, mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Maknanya hari yang ke-30 nipah kering. Hari yang ke-45 datang darah, itu haid pusingan baru, nipah sudah habis. Walaupun hari yang ke-45 masih lagi dalam iddah, dia panggil tempoh masa nipah, iaitu 60 hari. Baru hari yang ke-45 barunya. Tapi nipah kering hari yang ke-30 dah. Hari ke-45 tu 15 hari dah. Maka nipah dia sudah habis. Hari ke-45 tu ada haid pusingan baru. Jadi antara nipah nak bertukar kepada haid dalam tempoh 60, syarat 15 hari. Tapi kalau hari yang ke-30 nipah kering, hari ke-40 keluar darah pula dalam tempoh 60, baru berhenti 10 hari keluar darah pula, maka masih lagi darah nipah. Masih lagi darah nipah 10 hari tu. Kalau kena bulan Ramadan sudah berpuasa. 10 hari dah berpuasa tu kalau bulan Ramadan. Lepas tu ada 2 pandangan lah di situ, sama ada puasa tu sudah beres atau puasa tu wajib diqadakkan balik 10 hari hak berpuasa dah tu. Sebab datang balik nipah hari yang ke-40. Ada ni. Ini bicara dalam tempoh 60. Jadi dalam tempoh 60 antara nipah berpindah kepada haid, syaratnya mesti 15 hari. Tapi kalau melampaui 60 tak syarat 15. Ni contoh ni. Hari yang ke-55 kering nipah. Hari yang ke-61 datang darah, baru 6 hari barunya haid dah tu.
Mana haid dah. Sebab tak sampai 15 sudah melampaui 60. Bukan kalau katalah ngam-ngam 60 berhenti. 61 ada darah dah, itu haid pusingan baru. Baru sehari, walaupun setengah hari, walaupun sejam sekalipun, kalau sudah melampaui 60 dipanggil darah haid. Dia berhenti sungguh-sungguh ni. Tiba-tiba sejam lepas daripada 60 hari keluar darah, haid pusingan baru. Tak syarat 15. Hak syarat 15-nya nifas berpindah kepada haid adalah dalam tempoh 60. Kemudian hak melampaui 60 tak berhenti. Itu dia panggil darah istihadah. Itu dipanggil darah istihadah. Tidak akan berpindah pada darah haid, melainkan kena berhenti walaupun sejam, walaupun setengah jam. Dia gitu. Kemudian kalaulah melampaui 60 tu bicara lain pula lah. Dia akan bicara sebagaimana haid yang melampaui 15. Dikira pula kalau perempuan ni perempuan yang darah yang mumayyizah, darah yang boleh dibezakan, maka hak nifas yang sebenarnya adalah hak darah yang kuat yang sebelum daripada melampaui 60. Tu bicara bab sifat darah tu panjang lah. Kalau kita bicara kalau darah nifas tu melampaui 60. Mana ni? Kalau kata awalnya kita contohlah warna coklat, lama tu tukar jadi merah terang. Dekat-dekat 55 tu jadi merah cerah 55. Lepas tu hak darah cerah ni sampai 60 tak berhenti. Maka 60 tu darah istihadah, kena mandi dan semayam. Tapi nifas yang sebenar sampai ke 55 hari saja. Hak 5 hari tu kena qada balik sembahyang. Dia samalah dengan pembicaraan perempuan haid yang melampaui 15. Dia kena balik kepada sifat darah boleh dibezakan ataupun tidak. Sifat darah ni warna hitam, merah campur dengan kuning, lepas tu kuning campur dengan putih. Kemudian darah ni sendiri pula ada darah yang ni dia punya kepekatan dia tu sifat belaka tu, sifat yang berbeza. Dan terkadang dia punya bau darah tak ambil kira belaka tu. Kalau darah yang boleh dibezakan, mana ni darah yang boleh dibezakan. Kalau daripada awal darah nifas ni darah yang sama, kalau berlakulah sampai ke 60, dia kena balik pada adah. Kalau ada adah hak beranak sebelum tu. Tu kalau berkaitan dengan melampaui 60 nifas, dia akan bicara panjang lah pada ni. Sama dengan orang yang melampaui 15 hari 15 malam, hak berkaitan dengan darah haid. Jadi kalau kata melampaui 60 tidak akan berpindah kepada haid selagi tidak berhenti. Mana yang melampaui itu atau ada darah istihadah, kena mandi, kena semayang. Kemudian sampai ke 55 contohnya tak berhenti juga istihadah. Berhenti sungguh ni, dia cek, dia masuk kapal putih, keluar kapal putih. Memang berhenti sungguh dah. Tak berapa lama keluar pula itu darah haid pusingan baru. Kok mana pun nak hukum darah haid selepas darah istihadah melampaui 60 ni, kok mana pun kena berhenti walaupun sejam. Kalau tak berhenti itu dia panggil darah istihadah manjang. Ini kalau berlaku sampai ke melampaui 60. Hak jenis darah ni haid melampaui 15, darah haid melampaui 15 melebihi sebanyak-banyak 15, darah nifas melebihi sebanyak-banyak 60 tu memang kena ngaji secara khusus, kena buka kitab secara khusus lah tu. Cerita gini ni bahaya sikit lah. Bagi banyak pembicaraan dia lah hak berkaitan dengan darah haid yang melampaui 15, darah nifas yang melampaui sebanyak-banyak, yakni melebihi 60 hari 60 malam. Kemudian mengelepas saya tekan berkaitan dengan kering je nifas sebagaimana kering je haid, wajib mandi dan sembahyang segera. Tanda ni
Haid sama, nipah sama. Tak ada nak tunggu haid 7 hari, tak ada. Tak ada nak tunggu nipah 40 hari, tidak ada hukum seumpama tu. Sehingga kan kalau perempuan haid yang adah dia sama-sama, memang 7 hari sama-sama. Ni contoh. 7 hari, 7 hari, 7 hari, tiba-tiba 1 bulan tu 6 hari berhenti dah, kering dah. Kena tunggu 70. Tidak ada. Kering saja, mandi, sembahyang. Pandai ni. Walaupun dia punya haid ni 7 hari, 7 hari, 7 hari. Tiba-tiba 1 bulan tu 6 hari. Kena tunggu 7 ke adah? Tak pakai adah. Adah tak tiap-tiap bulan tu. Tak pakai. Kering saja, suci haid dan nipah, maka berkewajipan sembahyang. Wajib mandi segera untuk sembahyang. Mandi tu segera ke tidak, tengok masa lah. Tengok masa. Kalau kering haid, kering nipah pukul 10 pagi, mandi segera hukumnya sunat. Kalau kering haid, kering nipah pukul 2 petang, waktu zuhur masih lagi panjang, samalah juganya. Mandi segera tu hukum sunat supaya dapat segera sembahyang fardu zuhur. Adapun kalau kering haid, kering nipah pukul 10 pagi, tak ada sembahyang waktu 10 pagi ni. Sunat mandi segera sebab nak menyucikan daripada hadas besar, nak mengangkat daripada hadas besar, nak jadi suci. Walaupun zuhur lambat lagi pukul 10 pagi, tapi itu berhadas besar. Kering dah haid, kering dah nipah, tapi baca Quran haram lagi. Kering dah haid, kering dah nipah, tapi nak berhenti dalam masjid masih lagi haram. Sebab apa? Sebab berhadas besar. Angkat hadas besar tu segera. Kenapa? Sunat mandi segera walaupun 10 pagi, walaupun mandi zuhur lambat lagi. Tapi kalau pukul 2 dah kering haid, kering nipah, lagilah sunat segera sebab nak segera sembahyang fardu zuhur. Wajib tak segera mandi? Tak wajib lah sebab waktu zuhur panjang lagi. Kalau kata asar pukul berapa? 4.20 asar. Kalau kata pukul 4 kering haid, kering nipah, tu kena segera mandilah. Nanti tak sempat sembahyang fardu zuhur dalam waktu dia. Tu wajib segera mandi. Wajib segera mandi ni serta wajib segera mandi ni bukan hanya wajib segera memulai mandi. Bukan mandi tu wajib segera. Jangan duk layang was-was tu. Tak kata situ, tak kata sini. Jangan. Berdosa. Sekarang mandi pukul 4 lebih, kering haid, kering nipah. Waktu zuhur nak habis dah ni. Bukan hanya wajib segera mandi, bahkan dalam mandi tu pun wajib segera. Rata-rata berhenti, keluar pergi sembahyang zuhur dulu. Makna mandi tu daki dah habis lagi. Tu cerita kemudian tu. Cerita kemudian. Pandai ni. Sekarang dia kering haid nipah pukul 4. Makna zuhur tak lama nak habis tu. Ingat baik, bukan hanya wajib segera pergi mandi, bahkan mandi tu wajib bersegera. Tika mandi tu. Tika mandi tu. Ada ni. Kalau kita mandi wajib menggunakan air yang berlebihan, hukumnya makruh. Tapi kalau kita mandi wajib menggunakan air berlebihan dengan masa yang berlebihan, waktu nak habis dah, hukumnya haram. Sebab boleh menyebabkan zuhur kita terkeluar daripada waktu dia. Faham tak? Segera kepada mandi wajib. Mandi itu dengan qada untuk kakak nafsu je. Kalau waktu dia panjang, dia mandi lama tu cerita lain waktu. Dia orang mandi wajib lama ni pun hak kata makruh ni dengan niat mandi wajib. Orang biasa mandi wajib lama ni dia bukan niat mandi wajib, dia niat nak menghilangkan daki di tubuh. Mandi wajib ni beres dah. Pandai ni.
Dia mandi wajib dia beres dah. Tapi dia mandi lama kerana nak menghilangkan daki, bau-bau yang keji di tubuh. Oh tu bukan panggil mandi wajib. Oh tu. Contoh beginilah. Dia basuh muka wuduk 3 kali sahaja. Tapi kenapa lama sangat muka duk berpahit tu? Sebab nak menghilangkan panas sangat di muka. Tu tak maka sebab bukan wuduk. Kita berwuduk kan basuh muka 3 kali, 4 kali makruh. Tiba-tiba 3 kali tu di muka nak berpahit lagi. Makruh kalau dia niat wuduk. Tapi kalau dia memang wuduk 3 kali sahaja, dah lama muka berpahit tu, muka panas, nak hilang panas di muka, tu tak panggil wuduk. Walaupun lama pun tak ada wuduk di situ. Sama dengan orang mandi wajib. Dia mandi bersabun apa semua tu, itu bukan mandi wajib tu. Waktu nak menghilangkan kotoran di tubuh. Itu bukan mandi wajib. Ke mandi wajib kau tu? Tak terangkat lagi hadap so. Selama air tu duduk siram tubuh kita dengan air payah ujang tu, tak terangkat lagi hadap so. Tak beres lagi mandi wajib. Beres dah. Lepas tu duduk lama bersabun tu, nak menghilangkan kotoran. Itu bab lain tu. Ni cerita masa panjang. Kalau masa pendek tak ada dah nak menghilangkan kotoran tu, mandi qada wajib untuk hadap so je. Nak menghilangkan daki tu sunat saja, bukan mandi wajib. Kita mandi menghilangkan kotoran di tubuh, kita mandi untuk menghilangkan bau keji tubuh, hukumnya sunat. Yang kita duk mandi tu hukum sunat tu. Kita bukan mandi wajib. Tapi tubuh kita berbau, kita mandi nak membersihkan tubuh, boleh pahala sunat. Kita mandi nak selesa tubuh nak semayang, boleh pahala sunat. Benda ni. Tapi kalaulah kita mandi wajib, kemudian kita mandi lebih lama sedikit untuk menghilangkan daki, bolehlah hak sunat tu jikalau waktu panjang. Jadi kalau pukul 4 kering nipah, tak ada bicara lah nak hilangkan daki, nak bersabung. Hak sunat ni tak ada bicara hak sunat. Bicaranya segera kepada semayang fardu zuhur sebab waktu nak habis dah. Wajib. Tiba-tiba duduk lama mandi untuk menghilangkan daki yang hukumnya sunat, menyebabkan waktu semayang zuhurnya terkeluar, hukumnya adalah haram, berdosa. Pada ni maknanya waktu lewat dah ni, masuk bilik mandi segera, mandi niat segera, lepas tu rata sekali rata baik dah pergi semayang dulu. Daki tak habis lagi, atau mandi semula. Biar semayang waktu semayang zuhur lebih dahulu. Sebab apa? Waktu dah nak habis. Ni. Jadi wajib segera mandi jikalau waktu nak habis. Kalau waktu panjang, sunat segera mandi. Maknanya haid dan nifas ni kering sahaja, wajib sembahyang. Lepas tu mandi segera-segera pada keadaan. Tidak ada nak kering haid, nak saya minggu lepas sebut basi. Ada orang tak faham lah, orang luar tak faham basi. Tangguhkan satu waktu semayang, tak boleh, haram tinggal semayang dengan sengaja. Tak ada. Masuk kapal putih, keluar kapal putih, ni suci dah haid, mandi segera. Nak tunggu satu waktu, tak ada. Tak ada ni, tidak ada. Bahkan sehingga kan dia panggil hilam mawani', dia panggil. Dalam kitab dia hilam mawani', hilang perkara yang menegah daripada sembahyang. Mana? Haid dia panggil manik, yang menegah daripada sembahyang. Nipah manik, yang menegah daripada sembahyang. Koma manik, yang menegah daripada sembahyang. Gila manik, yang menegah daripada sembahyang. Hilang manik ni, hilang mawanik, hilang segala perkara menegak dan semayang ni di hujung waktu, hujung sungguh-sungguh. Maknanya kita letaklah nak cerita macam mana, letak kata asar 4.20 4.19 kering haid.
4.19 kering nipah. 4.19 sedar daripada pengsang berhari-hari di hospital. 4.19 ini siomang daripada gila. Masa lagi di hujung waktu zuhur. Bukan 1 minit. Hanya masa qada Allahu Akbar. Qada takbir dia panggil. Belum takbir semayang. Sebab orang kehik kenipah mandinya belum. Masa tu teluh takbiratul ihram. Allahu Akbar. Berapa saat? 4 saat, 3 saat. Jadi kering hik, kering nipah, siuman ni sedar daripada koma, siuman daripada gila 4 saat sebelum habis waktu zuhur. Habis waktu zuhur. Kalau zuhur tu wajib kena qada. Nak tunggu satu waktu macam mana? Qada masa teluh takbir Allahu Akbar. Berapa saat? 2 saat, 3 saat je. Pandangan da'i dalam mazhab Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Maliki. Masa yang teluh 1 rakaat. Pada teluh? Teluh ni muat pada ni. Pada telus. Telus. Bukan telus hok tak makan rasuah tu. Telus muat. Dikir bukan qada Allahu Akbar. Qada 1 rakaat. Tapi semayang belum. Sebab kerihik kenipah ni kena pergi mandi dulu. Masa tu 1 rakaat. Sama mana? 1 minit. Jadi kalau telus 1 minit selepas kering haid, kering nipah, selepas daripada sedar daripada koma, lepas daripada siuman daripada gila 1 minit. Habis waktu zuhur. Barulah zuhur tu wajib diqadakan. Nak tunggu satu waktu macam mana? Hujung sangat-sangat. Tapi 1 rakaat tadi, masa 1 rakaat bukan pada muktamad. Pada muktamad hanya qada, hanya teluh qada Allahu Akbar. Tu. 2-3 saat je. 2-3 saat je. Allahu Akbar 2-3 saat. Betul? Qada tu je. Ada ni. Habis waktu zuhur. Zuhur kena qada. Tak boleh silah sebab tu bukan sengaja. Tak ada ni. Nak tunggu satu waktu? Tak ada. Kering hik sama, kering nipah sama, tak ada. Pada ni. Contohlah duduk di hospital di pengsang. Berhari-hari. Gugur kewajipan sembahyang. Sebab dihukum tidak berakal. Tak ada kena qada sembahyang. Kalau buat puasa tu bicara lain. Kalau dia pengsang koma yang ada harapan sembuh, ada harapan sedar sebab kepala terhantuknya hanya sedikit, maka puasanya wajib diqadakan. Sebab dia masih lagi berkewajipan puasa pada masa dia koma tu. Adapun kalau koma dia doktor kata ni adat kata tak sedar dah, maka gugur kewajipan puasa, fidyah cukup 1 hari. Nanti bicara bab puasa, kita bicara bab semayang. Jadi dia koma, gugur kewajipan semayang. Dia sedar daripada koma, celek, dia pun mengigal lagi duduk di mana dah. Mungkin duduk di tempat yang asing, duduk di hospital, duduk di mana. Tapi dia akan molek, dia sedar dah, cuma dia terpinga-pinga sebab tak tahu duduk mana. Duduk mana? Bunyilah bangsa zuhur tu dia wajib kena sembahyang. Sebab apa? Sebab di hujung waktu zuhur tu dia cukup syarat wajib, iaitu kembali berakal. Ada ni. Mana apa? Zuhur wajib dia kena qada. Hujung waktu. Termasuk kering hik, kenipah di hujung waktu zuhur contoh. Maka zuhur wajib diqadakan, tak sempat nak semayang. Tapi kalau kering hik, kering nipah, kalau siuman, kalau sedar daripada koma, siuman dah gila, hujung asar, qada teluh Allahu Akbar, masuk waktu maghrib, asar kena qada, zuhur pun kena qada. Pada ni. Sebab di hujung waktu asar adalah waktu bagi zuhur juga. Kan sebut dah sebelum ni kan. Kalau kering hik, kering nipah, termasuk sedar daripada koma, siuman daripada gila pukul 5 petang. Mandi, kalau mandi kering hik, kering nipah ni asar semai tunai, zuhur kena qada. Tapi kalaulah kering hik, kering nipah ni ataupun sedar daripada koma ataupun siuman daripada gila ni
Ujung asar. Mana kalau kata kot, kalau orang sedar daripada koma ni terpinga-pinga lagi, duduk di mana, orang bang maghrib, maka asar dia kena qada, zuhur dia kena qada. Faham tak ni? Sebab hujung waktu asar adalah waktu bagi zuhur juga. Faham tak? Tak bicara lagi ni hak perkara yang diharamkan dengan sebab nipah ni. Barang yang diharamkan dengan sebab hik ni. Undu hak bicara lain ni. Undu hak bicara lain. Sebab apa? Sebab perkara yang diharamkan kerana berhadas kecil, kerana berjunub, kerana hiknya selesai dah. Tapi kita saya rasa nak ulang sekali lagi. Nak ulang hak berkaitan dengan haram menyentuh Al-Quran, menanggung Al-Quran. Kemudian yang terdahulunya berkaitan dengan orang haid, orang nifas, orang berjunub, orang haid nifas, haram membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran. Kalau tidak qasa Al-Quran tidak haram. Qasa apa? Kita bicara dah dahulu sebenarnya. Tapi ingat ke, nak ulang sekali lagi lah, nak himpun antara haram dengan sebab berhadas kecil, haram dengan sebab berjunub, haram dengan sebab haid dan nifas. Itu cadangnya lah. Tapi minggu ni duk unduh hak berkaitan dengan suci haid, suci nifas. Ada ni. Mana ceritanya? Tak ada nak tunggu satu waktu. Tidak ada. Hak saya sebut minggu lepas kan, hak tunggu 40 lagi, tunggu 44 lagi. Kering haid tunggu satu waktu, kering haid tunggu 2 waktu. Berat laginya kering haid dia tunggu 1 hari tambahan. Oh ni go balik awal lah. Balik awal lah. Makna go orang ni orang yang berat sangat lah. Jahil. Tu kata kita ni kalau duduk ngaji fardu ain, bertambah ilmu, bertambah rendah diri, bertambah insaf diri, bertambah kenal diri. Tak ada nak timbul sombong-sombongnya. Bayangkan kalau Tuhan mati, kita dah kena jahil haid dan nifas, dan tak sedar kita banyak tinggal semayang. Bayangkan sampai di mahsyar. Hak cerita tunggu 40, tunggu 44, 10 hari 50 waktu, 10 kali beranak 500 waktu. Lepas tu hak kering nifas pula tiap-tiap bulan tu, kering tunggu 1 waktu, kering tunggu 2 waktu, kering tunggu 1 hari. Hak tu ribu-ribu semayang lah. Taubahnya macam mana? Taubah dia syarat utama ilmu. Kalau jahil nak taubah macam mana, tak sedar pun dia tinggal semayang. Dia tak sedar pun tinggal semayang. Nak taubahnya macam mana? Sebab syarat utama taubah adalah ilmu. Kalau jahil ilmu fardu ain, nak taubahnya di mana? Tak taubah. Tapi rajin buat amal sunat, rajin semayang sunat, rajin puasa sunat, rajin membaca Al-Quran, berzikir banyak-banyak, rasa ada makam dah. Semua tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab mengekali dosa besar, meninggalkan taubah, dan mengekali masih lagi dosa besar tinggal semayang tu. 1 waktu cukup dah, tinggal semayang 1 waktu cukup dah. Ini ribu-ribu waktu. Bayangkan. Kita cakap jerit lana lah jawapan dia. Ada jerit lana? Apa mana jerit lana? Betul tak sebutan tu? Jerit lana. Mana apa jerit lana? Menangis sungguh-sungguh lah. Jadi kalau belajar ilmu fardu ain yang seumpama ni, ilmu hal diri kita, nak takaburnya di mana? Bila bertambah ilmu. Kita bertambah rendah diri, bertambah hina diri, bertambah insaf diri. Dengan kejahilan kita pada masa dahulu, tinggal semayang, manih-manih, senyum-senyum. Tidak menyadari pun tinggal semayang.
orang yang betul-betul tinggal semayang ni, dia tahu dah dia berdosa tinggal semayang. Dia tinggal semayang, dia tahu dah dia berdosa. Dia tak mengaku pun dia baik sebab dia tinggal semayang. Tapi orang ni dia mengaku dia orang baik, solihah, semayang cukup, puasa cukup, kena banyak semayang yang ditinggalkan kerana kejahilan hukum haid, hukum nifas. Mana? Ni realiti ni, realiti. Sebab saya mengajar bab-bab hukum haid nifas ni memang lama dah lah, belah tahun jugalah. Sampai saya ni dikata macam-macam dah masa itunya. Ustaz mengajar haid nifas saja. Dia kata saya mengajar haid nifas saja. Masa tu saya baca kitab Wisyahul Afrah. Mana haid nifas saja? Nak sebelum masuk tajuk haid nifas ni, bicara bab air, bicara bab wudu, bicara bab tayamum, bicara bab mandi wajib. Barulah masuk bicara haid nifas istihadah, sebelum pindah pada bicara bab najis. Tiba-tiba bicara bab haid nifas saja. Siapa orang kata darah kotor orang puang duk sibuk atas surau, orang duk kata kat luar. Dan mengajar pakai spekar pula, spekar luar dan dalam. Jadi masa tu bicara bab haid ni bicara yang agak pelik mana ni? Agak pelik. Kemudian pula berminggu-minggu saya masa tu memanglah malu sangatlah, sebab masa tu lebih kepada kuliah muslimat waktu duha. Kuliah muslimat waktu duha. Mana di hadapan orang perempuan belaka. Orang lelaki masa tu hanya menempel. Menempel. Menempel, duduk tepi-tepi. Sebab apa? Sebab dia atau bini. Asal-asalnya atau bini saja. Lepas tu suami ni pergi carilah kawan ke, cari kedai kopi ke. Masa tu dia tak ada lagi, ilmu ni tak ada lagi masa tu. Jadi kelas ni muslimat. Jadi lelaki lagi ya, mana-mana. Kalau rumah dekat balik dulu, pernah mari ambil pula. Kalau rumah jauh juga dia cari kawan lah. Mula-mula lama-lama orang lelaki pun kenapa tunggulah. Kena orang lelaki ni belajar juga. Nama orang lelaki pun ramai. Barulah orang lelaki pun masuk duduk dalam. Asalnya orang perempuan. Jadi bila ngajar perempuan saja, malu nak cakap baik nifas ni. Malu. Perempuan lelaki depan. Tapi terpaksalah ilmu kena ajar. Tak nak malu perkara hukum hakam agama. Tapi mengajar, ya Allah, maknanya dok reti sungguh lah. Dok reti sungguh. Tanya sekurang-kurang suci pun tak tahu. Dan macam mana saya mudah je. Ada darah, saya tak semayang. Darah kering, saya semayang. Ada darah, berapa hari saya tak pernah tanda. Kering berapa hari, saya tak pernah tanda. Senang je. Memang tak tahu sungguh. Tapi kalau kering tidak segera mandi, itu amalan kebiasaan. Wa imma kering nifas, tidak segera mandi, itu amalan kebiasaan turun temurun. Pada kering tidak segera mandi, tunggu satu waktu, dua waktu. Kering nifas tunggu 40 hari. 44 tu saya dengar kemudian. Saya tu tengok 40 je. Kemudian baru saya dengar ada tunggu 44. Amalan turun temurun yang diajar oleh mok. Kalau tunggu 40 tu diajar oleh tok bidang. Masa tu. Masuk pula bicara bab keluar tanda tak semayang. Samalah juga tu. Samalah juga. Cuma tu tak banyak tu. Tu tak banyak, tapi tak banyak pun tinggal semayang ni. Sebab apa tak banyak? 1 hari 2 hari dia tak semayang sebelum beranak. Tapi tunggu 40 ni sampai ke 5-10 hari dia tak semayang. 30 tu kering dah. Tunggu 40 juga. Tu lagi banyak. Kalau sebelum beranak dia tak semayang 1-2 hari je.
Kadang-kadang satu hari je, sebab kadang-kadang dia sekejap je beranak lah. Atas orang hak mudah, hak lambat lah. Gitu hak payah lah. Maknanya hak sebelum beranak tak semayang 1-2 hari. Hak tunggu 40 tu 5-10 hari mainan. Lepas tu hak tiap-tiap bulan hak kering ni, hak tunggu satu waktu sampai ke tunggu 1 hari. Kering hari ni esok dulu. Esok tunggu tak ada, mandi baru semayang. Malam turun temurun. Masa saya mengajar, mula-mula saya mengajar baik nipah ni, malu memang malu. Tapi tak ada arah lah. Gitulah kena ajar. Jadi panjanglah tajuknya. Panjang itulah macam-macam orang kata. Yang kata mengajar hik nipah saja ni ustaz juga. Dia tu ustaz tu mengajar hik nipah saja. Kata saya baru je masuk tajuk hik nipah. Hik nipah saja dia bubuk. Tak. Ustaz mengajar hik nipah ni ustaz pasal mana? Adalah ustaz puak-puak dia kata mengajar hik nipah saja tu. Tu je nak kata. Ustaz hik nipah saja. Lepas tu hok duduk soal ni lah, apalah ustaz ni harap puang hidup sibuk, cerita dah kotor atas surau. Tak comel bukan tempat dia tu. Tak comel cerita dah kotor ni, sebab dah kotor. Cerita apa atas surau? Mana tak retinya buat hukum hakam. Kan atas surau kan boleh tak cerita benda-benda kotor? Gitulah maksud dia. Ini hukum agama ni. Macam mana? Ni go. Tu kata. Sebab setengah orang lelaki ni dia berpahaman macam mana orang perempuan keluar darah pandalah. Dia tak gitu. Dah keluar darah tiap-tiap bulan, pandalah. Nabi kata dah al ilmu bita'allum. Nabi kata ilmu dengan belajar. Kalau tak belajar tak akan pandai. Walaupun darah haid tu keluar tiap-tiap bulan, walaupun beranak tiap-tiap tahun pun tak akan pandai, melainkan kena belajar. Orang lelaki berfahaman bila keluar darah maka pandai, maka tak peduli ya. Bila orang ajar hak buat darah ni, dia kata macam-macam pula. Sekarang ni je lah ustaz-ustaz boleh buat daurah benar. Darah haid nipah. Boleh buat daurah ustaz. Sekarang ni lah. Dulu tak sah lah. Jadi kalau tinggal ni kini pah tangguh apa semua, tu kena balik pada ilmu molek, susun molek, buat anggaran molek. Maknanya haid umur 15, sampai ke umur 60. Letak gitulah dah. Sampai ke umur 60. Sebab perempuan yang putus darah haid ni, dia pandangan ulama sendiri pun tidak sama pandangan. Dalam mazhab Syafi'i, dalam anggaran umurnya 60 gitulah. Perempuan yang putus asal daripada haid ni anggaran dalam 60. Dalam mazhab Syafi'i pun tak ada mana tetap umur berapa, tak ada. Cuma ghalibnya dalam 60 lebih gitulah. Jadi kalau 15 dengan 60 ni kok berapa tahun? 45. Dah boleh 45. Gitulah 45-50 tahun. Mana tempoh masa haid dia 50 tahun. 15 ni lewat dah, mungkin umur 10, 11, 12 perempuan datang haid dah. Letak 50. Mana kalaulah setahun ada 12 bulan. Jadi tiap-tiap kali kering haid tangguh satu waktu, makna setahun ada 12 waktu. Gitulah. Setahun ada 12 waktu. Ya tak? Jadi 50 tahun 50 kali 12. 50 kali 12 berapa? 600. Betul tak? 50 kali 12 boleh? 600. Ya, 600. Kau taklah 600 waktu. Dah, saya bukan kering. Saya tunggu satu waktu, biasa 2 waktu. 1200 waktu. Saya bukan satu waktu 2 waktu, 1 hari. Maknanya 600 hari. 600 hari kali 5, 3000 semayang yang kena qada. Gitulah kiraan dia. Atas masing-masing kira lah. Wajib qada dengan qada segera, dan minta ampun betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala kerana tinggal semayang ribu-ribu waktu.
Satu waktu sembahyang ditinggalkan, sudah cukup nama tercatat di pintu neraka. Ini 1000 waktu. Lepas tu kita janganlah kejahilan kita diwarisi oleh anak cucu kita kemudian. Kita jangan gini, kita ni kesusahan, kemiskinan kita tak boleh anak cucu kita mewarisi. Kita dulu belajar dak tinggi, jadi hija pula, hija begitu-begitulah. Jadi anak-anak cucu kita kemudian kita nak suruh belajar tinggi supaya tidak mewarisi kemiskinan kita. Tak apalah, itu kehidupan dunia. Hak lagi besarnya, jangan anak cucu mewarisi kejahilan kita dalam bab agama, terutama sekali kejahilan dalam bab akidah, terutama sekali. Dah ni pula kejahilan yang menyebabkan tinggal sembahyang tiang agama. Jangan kita biarkan anak cucu kita mewarisi hak kejahilan kita, kederhakaan kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak baca tadi tu kita baca ke minggu depan pula dah dah. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haidi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.